Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita pada muka surat, insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 54 insya-Allah, iaitu daripada ayat 30 hingga ayat 37 surah Al-Imran. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita semua dengan kesihatan, dengan kurniaan-kurniaannya, dengan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk beramal dengan Islam, untuk membuat kebaikan-kebaikan dan menghindari daripada kejahatan-kejahatan dan juga maksiat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama dengan pagi ini, dengan subuh kita pada kali ini, memulakan dengan sesuatu yang terbaik, iaitu dengan membaca Al-Quran, cuba untuk memahami Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita akan melihat soal Imran ayat 30-37. Kita akan melihat beberapa perkara insyaAllah, iaitu yang pertamanya, saya sebutkan dulu sinopsis daripada muka surat ini, iaitu yang pertamanya, apakah dia keadaan ataupun cara bagaimanakah kita akan mendapat, bagaimanakah cara untuk kita dikatakan sebagai menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh dan juga lain-lain. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan mula menceritakan di dalam muka surat ini tentang kisah Maryam, iaitu kisah keluarga Imran, yang telah menjadi topik utamalah ataupun yang mendapat namanya surah ini, iaitu surah Ali Imran. Jadi insya-Allah bersama-sama kita akan ikuti, dan harapnya kepada sahabat-sahabat semua, moga-moga dapat membuka mushaf pada pagi ini. Moga-moga jika bersesuaian untuk kita mendapat maksima sesuatu yang lebih daripada perbincangan ataupun tadabbur kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ingatkan muka surat 54, muka surat 54 daripada mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini menceritakan iaitu keadaan kita apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menceritakan salah satu daripada keadaan manusia ni apabila sampai ke hari akhirat ini, bagaimana keadaan mereka. Jadi Allah SWT mulakan pada muka surat ini dengan yauma, iaitu pada hari di mana, gitu, iaitu sambungan daripada apa yang telah kita bincangkan sebelum daripada ni, iaitu keadaan hari kiamat dan sebagainya. Dan Allah SWT sebutkan hari kiamat ini, ingatlah yauma, di mana kamu ini akan dapati, tajidu kullu nafsin, kamu akan dapati bahawa semua nafsun, semua jiwa-jiwa, semua manusia kan, semua ni ma'amilat, tajidu kullu nafsin, minta maaf semua tajidu tu maknanya setiap nafsu tu, setiap jiwa tu akan mendapati, begitu, iaitu kamu pada hari di mana setiap jiwa itu akan mendapati ma'amilat min khairin muhtara, semua benda yang dibuat daripada kebaikan-kebaikan. Ini menurut setengah pendapat ahli tafsir, dia kata makna dia adalah pada hari kiamat nanti, di mana kebaikan-kebaikan itu akan dijermakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu akan nampak kebaikan-kebaikan yang mereka buat dijemakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk pahala-pahala yang boleh dilihat. Pada hari ini kita tak dapat lihat pahala. Kalau manusia dapat lihat pahala, nescaya mereka akan buat kebaikan tu. Kalau nampak sebagaimana kita nampak dalam akaun bank kan, maknanya nampak duit itu bertambah dan sebagainya, nescaya kita akan buat kebaikan tu kan, akan mudah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak nampakkan benda tu di atas dunia ni. Tetapi pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan nampakkan perkara tu kan. Jadi sebab tu Allah Taala kata yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Muhdara tu artinya ialah hadira, iaitu muncul di depan tu kan. Dan kemudian
wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Sedangkan amalan jahat pula yang dilakukan, maksiat yang mereka lakukan ini pula akan muncullah, kita katakan dalam bentuk yang nampak juga. Jadi pada ketika itulah manusia semua, kalau boleh, mereka ni tak nak nampak benda tu, mereka tak nak lihat benda tu semua. Jadi Allah Ta'ala kata wa ma amilat min su'in, apa-apa yang su', apa-apa kejahatan, maka tawaddu tu maknanya tuhibbu, maknanya tawaddu maknanya dia tak akan nak, dia menginginkan, jiwa tu menginginkan. Jadi setiap manusia tu inginkan lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau boleh kan, benda tu nak dijauh-jauhkan. Sebab apa kan? Sebab kalau dekat nampak kan, oh ini amalan dia, oh ini amalan jahat dia. Jadi Allah SWT jadikan jiwa pada masa tu terasa, oh bila nampak amalan baik tu nampak depan mata dia. Jadi amalan jahat kalau boleh tak nak nampak kan. Sebab apa? Kalaulah kita atas dunia ni lah sebagai contohnya kan, kalau nampak kan kejahatan, kebaikan, kejahatan dan kebaikan tu, kebaikan kalau boleh kan kita nak supaya orang nampak kebaikan kita tu. Dan kalau boleh orang tak nak kita tak nak orang nampak kejahatan kita tu. Jadi itulah sebagai perumpamaan atas dunia ni. Maka begitulah di akhirat nanti manusia kalau boleh tak nak Allah Ta'ala munculkan kejahatan-kejahatan itu. Kenapa? Kerana dia akan merasa malu dan sebagainya. Jadi amadan ba'ida tu maknanya ialah apa? Habis jauh maknanya amadan ba'ida tu. Sejauh-jauhnya. Sehingga tak nampak langsung. Wa yuhazzirukumullahu nafsah. Dan Allah SWT ulang lagi sebagaimana yang kita telah baca sebelum daripada ini, dalam sesi sebelum ni, wa yuhazzirukumullahu nafsah, iaitu Allah Ta'ala mengingatkan kamu, yuhazzirukum, mengingatkan kamu, menakutkan kamu dengan ghadabahu, iaitu dengan kemurkaannya, kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah Ta'ala ini maha lemah lembutnya dengan semua manusia, dengan hamba-hambanya. Selepas daripada itu insya-Allah kita tengok ayat yang ke-31 sekarang, ayat 31. Ayat 31 ni ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya ialah orang-orang kafir ni mereka ni sembah berhala. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, sebenarnya bukan mereka ni tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita telah maklumi bahawa orang kafir, orang musyrik ni mereka ni menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah macam-macam berhala-berhala yang mereka sembah. Tapi dalam masa yang sama juga sebenarnya mereka ni tahu Allah Ta'ala ni. Dan kerana itulah maka setengah-setengah nama daripada anak-anak mereka ni bernama Abdullah. Jadi mereka tahu Allah tu, mereka tak tahu Allah tu, tapi Allah ni telah mereka samakan. Ataupun mereka telah setengah-setengah perkara tu diberikan kepada berhala, setengah perkara tu diberikan kepada Allah. Jadi mereka ni bercampur aduk. Itu yang dikatakan syirik. Bukan syirik tu maknanya mereka ni langsung menolak Allah, tak kenal Allah dan sebagainya kan. Mereka tahu Allah Ta'ala menciptakan langit, menciptakan bumi dan sebagainya kan. Sebab mereka nampak berhala mereka tu memang bukan mereka yang bukan berhala tu, bukan berhala itu menciptakan langit dan bumi diri mereka sendiri kan. Mereka tahu bahawa berhala itu mereka yang buat kan. Hanyalah batu-batu saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kat sini bahawa habis tu kalaulah mereka tahu kenapa mereka ni sembah berhala. Kalaulah tahu bahawa Allah itu Tuhan, kenapa sembah juga berhala? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan kat sini ketika mereka ditanya kenapa kamu sembah berhala? Mereka akan jawab apa? Kami sembah berhala kerana adalah untuk liyuqarribuna ila Allahi zulfa, jawapan mereka. Iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya sembah berhala ni adalah sebagai salah satu cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawablah dalam sini kan. Apabila mereka berkata macam tu, itu tanggapan mereka, iaitu na'budul asnam, dia kata adalah melainkan hubban lillah. Kata dalam tafsir, iaitu mereka menyembah berhala kerana apa? Hubban lillah, kerana cinta pada Allah. Sebab tu mereka sembah berhala. Nampak tak kan? Pening kita kan. Jadi kita tengok sini, jadi akhirnya turunlah ayat ni. Ayat ni apa? Kul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu ni tuhibbunallah, kalau kamu kata cinta pada Allah, kenapa kamu sembah berhala? Itu bukan cara dia. Caranya ialah apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cara dia ialah dengan fattabi'uni. Ikutlah aku maknanya ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Allah Ta'ala kata, kalau kamu cinta pada Allah, cara dia ialah
dengan fattabi'uni, ikut Nabi Muhammad ni, ikut aku, nescaya yuhibbukumullah, Allah Ta'ala cinta kepada kamu. Allah cinta kepada kamu sini maknanya yusibukumullah, Allah Ta'ala akan membalas kamu. Maknanya balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini ialah dengan cara kamu ikut Muhammad, bukan dengan kamu sembah berhala. Kata cinta pada Allah tapi sembah berhala, tak, itu bukan cara dia. Cara tu salah kan. Cara yang betul ialah apa? Kamu dengan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita pada hari ini ialah kalau kita kata cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, cara dia ialah dengan mengikut. Sebab itulah kita gandingkan kat sini kan, bahawa dalam kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maknanya kalau cinta pada Allah hendaklah mengikut cara yang dibuat oleh, yang dia lakukan, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Allah Taala kata wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Taala akan ampunkan dosa kamu. Artinya apa-apa yang dah lepas tu, apa-apa yang dulu mungkin kamu sembah berhala, kesilapan-kesilapan kamu rasa cinta pada Allah tapi kamu sembah berhala, kamu buat benda-benda yang bukan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala janji, beri jaminan kan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Taala akan ampunkan dosa kamu. Apa-apa yang dah lepas tu, apa-apa kesalahan-kesalahan kamu tu. Kemudian wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu, Allah tegaskan sini bahawa Allah ini ghafur dan juga rahim. Allah ni maknanya kalau kamu mengikut Rasul, maka apa sahaja kesalahan-kesalahan kamu sebelum daripada ini, Allah itu akan ghafur, dan dia ni sayang kepada kamu, dia ni rahim kepada kita semua. Jadi Allah Ta'ala sebut situ kan sebagai tazyil. Situ kan kita kata tazyil, iaitu apa ni yang hujung setiap ayat tu kita panggil tazyil dalam bahasa tafsirnya. Maka Allah Ta'ala kata dia akan ampunkan kesalahan-kesalahan kamu yang berkaitan dengan tadi tu kan. Qul ati'ullah war rasul. Katakan wahai Muhammad, katakan sebagai kepada pendakwa-pendakwa Islam semua yang nak menyampaikan Islam kepada manusia pada hari ini, katakan ati'ullah war rasul. Hendaklah kamu taat kepada Allah, hendaklah kamu taat kepada Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan Allah Ta'ala kata, tapi kalau kamu berpaling juga, berpaling maknanya tak mau taat kepada Allah, tak mau taat kepada Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah Ta'ala ni tidak suka kepada orang-orang kafir. Jadi maksud sini, ulama tafsir kata, maksud sini Allah Ta'ala ni tak suka kepada orang kafir, maksudnya Allah Ta'ala ni akan menyeksa kamu. Allah tak akan membalas kamu kesalahan kamu kalau kamu ni tawallau, kamu ni berpaling daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala akan membalas kamu, yu'aqibukum. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-33 insya-Allah. Jadi kalau ikut dalam mushafnya ialah 33 ni kita mula masuk kepada satu hizib baru hizib baru, iaitu satu macam cerita barulah kan kalau ikut kan topik yang barulah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut sekarang ini permulaannya. Kita baca ayat 33, innallaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin. Allah Taala sebut sini iaitu Allah Taala nak mulakan sekarang ini ceritakan tentang kehebatan keluarga Imran sebagaimana surah ini bernama dengan surah Al-Imran, keluarga Imran. Maka sebelum daripada ini Allah Ta'ala tak ceritakan tentang Imran kan, kisah keluarga Imran dan sebagainya. Jadi sekarang kita start masuk kan kepada penceritaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang keluarga Imran. Allah Ta'ala start bermulakan iaitu innallaha, sesungguhnya Allah itu istafa artinya ialah ikhtara, iaitu memilih. Artinya Allah Ta'ala ni telah memilih Adam. Kalau dulu kan maknanya nabi-nabi Allah Ta'ala pilih daripada ramai manusia ni, yang pertama Allah Ta'ala memilih Adam, kemudian yang Allah Ta'ala memilih Nuh. Kemudian selepas daripada tu Allah Ta'ala wa ala Imran, Allah Ta'ala memilih wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim tu artinya ialah Sarahnya dengan Hajarnya, dengan Ismailnya, dengan Ishaknya, dan kemudian keluarga lah cucunya iaitu Nabi Yaqub AS, dan seterusnya ialah Nabi Yusuf AS. Jadi maknanya itu adalah pilihan Allah Ta'ala. Semua benda tu Allah Ta'ala yang pilih. Allah Ta'ala nak berikan sesuatu, Allah Ta'ala nak beri kehebatan, Allah Ta'ala nak beri mereka, Allah Ta'ala pilih mereka ni alal alamin, artinya diberikan kehebatan masing-masing pada masa mereka yang tersebut kan. Tapi kalau selepas daripada itu Allah Ta'ala mungkin akan gantikanlah dengan Nabi-Nabi yang lain pula kan. Nabi Muhammad daripada keturunan Nabi Ismail AS, Nabi Yusuf keturunan daripada Nabi Yaqub AS, dan begitu seterusnya, Nabi Musa, semua tu dengan pilihan Allah Ta'ala semua tu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, kalau kita tengok kan maknanya yang Adam okey kan, iaitu kita tahulah
Dan kemudian kita tahu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala menyebutkan dengan spesialnya ialah keluarga Imran dalam ayat ini. Alal alamin, kehebatan keluarga Imran ni. Kenapa kehebatan keluarga Imran ni? Kerana daripada Bani Israel, Bani Israel yang ramai-ramai itu kebanyakan mereka ni telah sesat, mereka ni bunuh Nabi-Nabi, mereka sebagaimana kita sebut semalam kan, berapa banyak Nabi-Nabi yang telah mereka bunuh, dan kemudian mereka bukan sekadar itu saja, mereka telah bunuh juga orang-orang yang menegur mereka. Maknanya mereka ni tak boleh ditegur. Mereka bunuh Nabi-Nabi pada satu pagi itu, kemudian ramai sangat Nabi, ada orang menegur mereka, pada petang tu orang-orang yang menegur pula kena bunuh kan, sampai ratusan. Jadi kita tengok sini kan, maknanya ialah selepas daripada penghujung-penghujung tu, maknanya yang berlaku ni, pembunuhan ni bukan pembunuhan ni baru berlaku dulu, tak, tapi berlaku di zaman keluarga Imran ni, iaitu seperti yang kita akan tengok, iaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya telah dibunuh oleh mereka. Jadi keluarga Imran ni ialah di antara keluarga family daripada Bani Israel yang masih lagi memelihara, yang masih berpegang teguh kepada ajaran Islam, kepada ajaran yang benar yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Jadi sebab itulah Allah SWT puji mereka kerana kehebatan keluarga ni. Jadi kita akan baca tengokkan apakah cerita tentang kehebatan keluarga Imran ni. Allah SWT sebut ni zurriyata ba'duha min ba'din. Maknanya anak-anak mereka, setengah daripada anak-anak mereka ni Allah Ta'ala telah pilih untuk menjadi Nabi-Nabi. Jadi Allah Ta'ala sebut sini zurriyata ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang dipilih, apa yang dicakapkan, apa yang diungkapkan, Allah Ta'ala tahu semua kan. Jadi sebab itulah pemilihan Allah SWT ni ialah kita yakin bahawa itu adalah Allah Ta'ala lebih tahu kan kenapa dipilih orang ni, kenapa dipilih orang ni. Jadi kita tengok sekarang ni, iz qalat imra'atu. Kita tengok sekarang cerita tentang kita nak kata kata-kata ataupun ungkapan Allah Ta'ala memulakan cerita ni, cerita keluarga Imran ini ketika iz qalat, ketika berkata. Siapa yang berkata ni? Iaitu Imra'atu Imran. Jadi dikatakan Imra'atu Imran ini maknanya ialah isteri kepada Imran. Jadi nama ayah dia tu Imran, isteri dia tu dipanggil isteri Imran. Jadi nama dia dikatakan dalam ahli tafsir kata nama dia Hannah. Hannah dengan ha. Ha yang pedas lah kita kata Hannah. Hannah. Itu. Jadi Hannah ini berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Dia mula-mula dia fikir, Hannah ni dia mengandung. Asalnya dia ni adalah dia dah tua, jadi tapi dia nak anak, tapi tak dapat anak kan. Tiba-tiba akhirnya dia dapat anak. Maknanya ketika umur dia dah tua kan, dia dapat anak. Jadi dia mengandung. Jadi bila dia mengandung dia suka sangatlah kan. Dan oleh kerana dia suka sangat tu, dan dia fikir bahawa anak dia tu adalah lelaki. Yang dalam rahim dia tu kan. Jadi dia pun bernazar. Jadi dia kata Rabbi inni nazartu. Ya Tuhan, aku bernazar lak kepada kamu ma fi batni, apa yang ada dalam perutku ini, muharraran. Muharraran tu ertinya ialah asal makna ialah merdeka kan. Jadi merdeka, tapi maksud merdeka sini bukan merdeka maknanya dia tu hamba, bukan. Tapi maksud merdeka sini iaitu seorang yang mana tidak sibuk dengan urusan-urusan dunia yang lain, tapi khusus untuk memberi berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Maknanya Baitul Maqdis pada masa itu dah ada kan. Dan Baitul Maqdis adalah tempat ibadah orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengikut Nabi-Nabi. Jadi mereka ni di Baitul Maqdis. Jadi dia pun bernazar macam itulah. Anak dia kalau boleh muharraran, iaitu bebas daripada dunia, sibuk dengan dunia, dan khusus untuk menjadi khadam kepada Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, itu dia punya nazar dia lah. Nazar dia kan ma batni muharraran fataqabbal minni. Jadi dia doa, ya Allah terimalah, dia kata, daripada aku keinginan aku ini, ya Allah, innaka antas samiul alim. Engkau ni maha mengetahui, maha mendengar, dia kata kan. Jadi maksud mendengar itulah sami'ud doa maknanya. Iaitu Allah, kau dengar doa aku ni, dan engkau ini adalah alim, tahu kan apa yang ada di dalam niat aku sebenarnya. Maknanya niat dia betul, dan dia pun berdoa betul. Itulah harapan dia kan. Jadi semasa dia mengandung tu, dia cerita, maka suami dia Imran tadi tu meninggal. Jadi tinggallah dia seorang-seorang lah kan. Tinggal seorang-seorang ni. Ketika tu dia hamilkan anak tu,
Tiba-tiba falamma wada'atha, tiba-tiba bila dia bersalin, wada'a tu bersalin bersalin, tengok-tengok apa? Bukannya lelaki. Dia fikir lelaki, tapi tengok-tengoknya Maryam. Qalat rabbi inni wada'tuha untha. Jadi dia pun macam seolah macam minta maaf lah, ya Allah kan. Minta maaf lah kan. Tengok-tengok anak aku ni apa kan? Rabbi inni wada'tuha untha. Aku fikir dia ni lelaki. Rupanya anak aku ni perempuan, untha. Aku lahirkan untha, dia kata. Wallahu a'lam bima wada'at. Jadi apa ni? Ini adalah dikatakan jumlah istinah. Apa ni? Maknanya ialah satu apa ni? I'tiradiyah, minta maaf. Jumlah i'tiradiyah, iaitu kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan Allah Taala tak tahu. Allah Taala tahu bahawa kan dia ni lelaki ke perempuan ke, anak ni semua tu tahu kan, tapi dia lah yang tak tahu. Iaitu Hannah tadi. Hannah tak tahu kan, Imra'atu Imran tadi. Jadi wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Taala tahu. Ni nak cerita cuma cerita dia tu kan, iaitu Imra'atu Imran tadi tu. Jadi dia kata walaisa zakaru kal unsa. Dia pun kata dia kata walaisa zakaru allazi talabatu kal unsa allati wuhibatu. Kalau dalam tafsirnya dia kata maknanya dia pun bercakap lah dengan dia. Dia kata aku minta, aku harap dia ni lelaki, tapi rupanya dia ni dapat perempuan. Jadi perempuan tak samalah dengan lelaki. Sebab apa? Tujuan aku untuk dapat lelaki tu, kalau anak aku lelaki ni, aku nak jadikan dia tu muharraran, dia akan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Tapi sekarang ni macam mana nak berkhidmat kepada Baitul Maqdis sebab dia perempuan. Jadi perempuan ni banyak lah kan, sedikit apa ni, macam halangan-halangan sikit kan. Nanti dia datang haid, nanti dia ni aurat dia kena jaga, susah salah sikit kan. Sebab dia ni perempuan tu, jadi maknanya dia mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata walaisa zakaru kal unsa, laki tak sama dengan perempuan. Dia duduk bercerita kan, wa inni sammaituha Maryam. Tapi tak apalah, dia kata aku namakan dia Maryam. Jadi Maryam ni dikatakan dalam bahasa pada masa tu, bahasa Aramaik ni, ialah maksud dia ialah hamba Tuhan, maksud dia Maryam. Maryam. Itu pendapat ulama tafsir lah. Dia kata wa inni sammaituha Maryam, aku namakan dia sebagai Maryam. Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Kemudian dia berkata, aku minta ya Allah engkau jagalah dia ni daripada apa? Dan dia dan juga zuriat dia daripada syaitan ar-rajim. Daripada syaitan yang direjam. Direjam tu dijauhi daripada rahmat Allah. Jadi bila dia berdoa macam tu, ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim berkenaan dengan perkara ini. Nabi SAW kata ma min mauludin illa massahu syaitan hina yulad. Nabi kata semua anak, semua baby yang dilahirkan atas dunia ni, semua tu akan disentuh oleh syaitan. Sebab itulah dia menangis. Kata hadis ni, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi semua anak-anak kecil yang dilahirkan ke atas dunia ni, dia akan syaitan sibuk akan nak beri sentuh kan, budak kecil tu kan. Jadi kita dengar dia pun nangis. Kecuali lah Nabi kata 2 orang sahaja yang tidak dapat disentuh oleh syaitan ni, iaitu Maryam dan juga anak Maryam, iaitu Isa alaihissalam. Jadi makna di sini hadis Nabi ni menyebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala telah memperkenankan doa Imra'atu Fir'aun, Imra'atu Imran ni, perempuan isteri kepada Imran ini. Minta maaf tak tersebut. Jadi maknanya sini jadi fataqabbalaha, tu Allah Taala kata tu fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Jadi Allah Taala telah menerimalah, tak apalah kan menerima doa dia tu semua tu kan. Fataqabbalaha, Allah Taala terimalah, walaupun dia perempuan, Allah Taala telah terima dia biqabulin hasan. Jadi disebutkan bahawa Maryam tu lain daripada perempuan-perempuan yang lain. Adalah pendapat-pendapat, adalah cerita-cerita kan yang kata dia ni cepat besar dan sebagainya. Itu adalah cerita-cerita yang daripada setengah tu daripada Israiliyat. Kita tak sebutlah kat sini kan, tapi Allah Taala sebutkan sini lah biqabulin hasan. Allah Taala terima dia dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana. Lalu dia telah dilahirkan dengan sangat-sangat akhlak-akhlaknya yang baik kan. Maknanya dia punya akhlak pun baik, dia punya kejadian pun baik kan. Wa ambataha nabatan hasana. Ditumbuhkan, kalau ikut asalnya ditumbuhkan dengan tumbuh yang baik. Tumbuh yang baik dengan pembesaran yang baik, dengan akhlak yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Lalu dan kemudian dia telah
kafalah kan. Kafalah ni maknanya dijaga kan. Sebab masa dia dilahirkan, Maryam dilahirkan oleh mak dia. Jadi mak dia pun bawa lah kan, bila dia dah besar, bukanlah besar tu besar, maknanya masih lagi, ni kan anak kecil tu kan. Lalu dibawa pergi kepada penjaga Baitul Maqdis pada masa tu. Jadi yang penjaga Baitul Maqdis pada masa tu ada ramai, ada 29 orang termasuk salah seorang tu ialah Zakaria. Jadi bila dia bawa pergi, dia nak kata ni anak aku ni, aku nak serahkan aku untuk jagakan kan. Jadi siapa-siapa tolong jaga dia. Jadi pada masa tu Nabi Zakaria kata, akulah patut jaga dia kan. Sebab dia ni adalah anak macam anak saudara dia kan. Jadi sebab isteri kepada tu adalah mak saudara dia. Jadi selepas daripada tu orang tak nak terima. Orang lain semua yang 29 orang tadi kan, 28 orang ni kata tak nak kan. Jadi mereka pun berebut nak jaga ni kan. Bukan berebut jahat, maknanya berebut kebaikan kan, nak ambil ni lah kan. Jadi mereka pun terpaksa lah kan. Jadi mereka pergi semua ke Sungai Jordan diriwayatkan, lalu membawa lah aklam masing-masing kan, iaitu macam pen lah kan, kayu masing-masing. Lalu mereka pun campak lah dalam sungai tu. Maknanya ini macam cabut undi kan. Siapa-siapa yang mana timbul, maka itu adalah tengok kan siapa yang timbul, siapa yang naik kan. Kolam dia tu, dipanggil kolam dia tu kan. Kayu masing-masing tu. Jadi siapa-siapa yang tenggelam, siapa yang pernah, dia tengok kan. Tengok siapa yang dapat, yang dapatnya ialah Nabi Zakaria. Jadi akhirnya diberilah kepada Nabi Zakaria Maryam ni untuk menjaga Nabi Zakaria ni menjaga Maryam tu. Jadi Nabi Zakaria ni telah membuat satu bilik bilik di dekat Baitul Maqdis tu, di tepi Baitul Maqdis tu. Jadi lepas tu bilik tu ada tangga. Jadi tangga tu tak boleh dinaiki oleh orang lain kecuali dia seorang saja yang boleh. Jadi Maryam duduklah dalam tu kan, dalam bilik. Itu yang dipanggil sebagai mihrab. Mihrab itu tempat macam tempat bertapa lah, tempat beribadah Maryam. Jadi Maryam makin besar lah situ kan. Jadi satu hari tu, jadi dia hantar makanan gitu. Dia naik tangga tu, dia hantar makanan untuk ni lah kan, untuk Maryam tu. Pada masa tu besar tu taklah besar kan, masih lagi budak ikutnya kan. Tiba-tiba dia dapati, tengok ada makanan, ada buah-buahan kan. Tengok. Jadi kadang-kadang tu buah-buahan tu pada musim panas ada buah musim sejuk, pada musim sejuk ada buah musim panas. Jadi pelik lah Nabi Zakaria ni macam mana. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kat situ kan, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat tu, ke tempat bilik Maryam tu, tiba-tiba ni wajada indaha rizqa, dia tengok ada makanan-makanan kan, makanan yang dah ada. Ni pelik, dia kata kan, rizqa, ada rezeki. Qala ya Maryam, dia kata, wahai Maryam, dia tanya, anna laki haza, daripada mana semua benda-benda ni? Jadi qalat, kata Maryam, wa min indillah. Jadi Maryam kata, ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya malaikat telah bawa kan, start daripada masa dia masih lagi kita kata remaja ke kecil lagi, dah dia dah nampak benda-benda tu semua kan. Iaitu kita katakan benda-benda karamah yang ada pada Maryam. Kemudian Maryam kata, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maknanya ini kata-kata Maryam, ini ada yang kata inilah kata-kata yang datang daripada Allah SWT berkata, iaitu Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rezeki siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Tanpa hisab itu artinya lah tanpa tabi'ah. Tanpa tabi'ah artinya ialah tanpa penat, tak perlu lelah, tak perlu susah-susah apa kan. Jadi ada benda tu kan. Jadi ini adalah sebagai satu ungkapan dan juga pengajaran untuk kita juga kan. Iaitu bahawa kita ingatkan satu konsep, satu prinsip, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri rezeki kepada kita kan, kalau dia nak, tanpa hisab. Tak tahu datang daripada mana, Allah Ta'ala boleh beri. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh beri kepada Maryam. Jadi oleh kerana itulah, kalau kita ni yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala yang memberi rezeki, Allah Ta'ala sebenarnya boleh beri rezeki. Dan kalau Allah Ta'ala ni tak nak beri kepada kita, maka kita tak akan dapat benda tu kan. Walaupun kita berusaha macam mana pun, tak akan dapat juga kan. Jadi insya-Allah kan, Allah Ta'ala ceritakan kisah Maryam ni untuk menjadi pengajaran kepada kita semua bahawa bahawa sebenarnya kan Allah Ta'ala inilah yang menentukan rezeki untuk manusia. Dia boleh beri kepada siapa yang dikehendakinya. Setakat itu saja insya-Allah sesi kita pada pagi ni. Dan moga-moga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang, insya-Allah di muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 55. Insya-Allah bersama-sama dengan kita, insya-Allah pukul 6 pagi setiap hari. Dan jangan lupa untuk share sesi kita dengan semua siapa saja, di mana saja, insya-Allah dalam rangkaian kita, media sosial kita, dalam WhatsApp kita, dalam insya-Allah
Moga-moga jumpa lagi insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.